Bismillahirrahmanirrahim. Salim ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Sambut amin bagi kuat sikit dapat ilmu. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Macam tu, jangan duk malas. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا أردت أيها المريد من شيخك أمرا أو بدا لك أن تسأله عن شيء فلا يمنعك إجلاله والتأدب معه عن طلبه منه وسؤاله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أردت, dan apabila menghendaki engkau, ayyuhal muridu, wahai murid, min syaikhika amran, dan apabila menghendaki engkau, wahai murid, daripada guru kamu suatu perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Au bada laka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an tas'alahu an syai'in, ataupun nyata bagi engkau untuk engkau nak bertanya kepadanya suatu, fala yamna'uka, maka jangan menghalang kamu, ijlaluhu,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan menghalang kamu oleh mengagungkannya, wa ta'addubu ma'ahu, dan beradab dengannya, an talabihi, daripada meminta kepadanya, an talabihi minhu, daripada meminta kepadanya, wa su'alihi anhu, dan memohon kepadanya. Allahumma salli, wa su'alihi anhu, dan bertanya kepadanya. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, wahai murid, wa idza aradta, dan apabila menghendaki engkau wahai murid daripada guru kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amran, akan suatu. Apabila kamu wahai murid, kamu nak minta daripada, kamu nak menghendaki daripada guru kamu suatu perkara, aw bada laka an tas'alahu an syai', ataupun timbul kepada kamu, kamu nak tanyanya, nak bertanya kepada dia berkenaan suatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada perkara yang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita nak daripada guru kita, ataupun kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak tanya dia suatu perkara, tapi kita gerun kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita rasa takut gerun kat dia, ala sayyidina Muhammad. Wa ta'addubu ma'ahu, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang kita dengan dia, kita telah menjaga adab kita dengan dia. Jadi kata Imam Haddad, fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu. Janganlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa kamu menghormatinya, gerun kepada dia, itu menjadikan kamu terhalang daripada kamu nak minta sesuatu daripada dia, ataupun kamu nak tanya dia berkenaan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama sekali, kita mengaji ni, ghalibnya dia ada perkara yang terbuku dalam hati, ataupun duduk dalam minda kita, kita nak tanya, tapi nak tanya tak berani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan kalau kita tanya, kalau kita tanya, dia jawab pun untuk guru kita, tapi kita tu rasa tak berani. Ustaz dulu tu mengaji macam itulah, bila kita mengaji adalah benda yang kita nak tanya. Bila nak tanya tu main ketang, duk ketang. Jadi, tapi ustaz ni alhamdulillah nak tanya, ketak. Tapi Allah bagi kekuatan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apa? Jadi kita pun tanya tu duk pedor tu, duk imbang, supaya ketak kita tak timbul sangat. Tapi selesai, maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, dapat bertanya yang terbuku di dalam hati. Sebab bertanya ni ialah kunci kepada ilmu pengetahuan. Jadi kata hukama, as-su'alu miftahul ilmi.
Bertanya itu ialah kunci kepada ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita nak tanya, kita takut orang kata soalan tu pun tanya. Sebenarnya tak boleh pakai tu macam tu, tak boleh kira. Tapi hampa nak kata apa? Aku tak tahu, aku tak erti, aku nak tanya. Kenapa macam tu? Ulama dulu-dulu kalau mereka nak pergi sebuah tempat, orang tak mereka nak pergi, orang dah pergi ke tempat tu berkampung seminggu, nak Tok Guru nak sampai, ulama nak sampai, mereka dah sampai sebelum Tok Guru seminggu. Lah tak apalah, ada kenderaan laju, ada flight dan sebagainya. Dulu-dulu cara orang nak pergi dengar, nak pergi mengaji, lepas pergi Hawaii. Contoh zaman dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ulama namanya Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Jauzi ni kalau dia pergi mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni ulama dulu-dulu, bila dia masuk tu dah ada haibah dah menggerunkan dah. Jadi hati orang kata, ya Allah, hati tu berdegup. Tengok dia masuk tu dah rasa hebat. Macam Turun Aziz waktu dia ada hari tu, Tok Guru anak dia mengaji UIA kot, kalau tak salah ingat. Anak dia bongsu tu, Saudara Sayyidina Muhammad. Tok Guru hadir ke majlis convocation, tetapi bukan sebagai tetamu kehormat, tapi sebagai waris. Bila Tok Guru masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bunyi, Tok Guru dah Tok Guru. Bunyi orang Tok Guru. Betul, siapa dia? Tengok Tok Guru, orang dengan spontan semua berdiri. Tu panggil haibatul ulama. Orang tak sanggup tak berdiri, kurun tu diri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu pula Tok Guru bila dia masuk, orang pakat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia macam jalan biasa ya. Dia jalan macam orang tak takbir, macam orang tak hormat dia. Jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ulama. Jadi gerun orang pada ulama itu sebab dia gerun kepada Allah. Tara mana gerun daripada Allah, tara tu gerun orang pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu lagi bila orang sebut nama dia, sallallahu alaihi wasallam, sebut nama anak dia, lagi sekali orang takbir. Taib. Jadi kita mengaji ni, gerun tu jangan bagi kurang. Rasa haibah kita pada guru jangan bagi kurang. Kuranglah pendapatan ilmu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu waktu saya mengaji dulu di Pondok Keruh dekat Patih ada cerita. Dia cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang murid mengaji kat Tok Guru dulu, doa dia pelik. Ya Allah Tuhanku, Engkau tolonglah, Engkau bantulah aku, jangan sampai aku melihat keaiban guruku. Itu doa dia. Pasal apa dia berdoa macam tu? Sebab dia takut terserempak, terlihat, tertengok keaiban guru dia, jadi menyebabkan penghormatan dan takdir pada guru dia mengurang. Bila kurang ilmu tak masih lah. Tak banyak, tak ramai orang yang melihat keaiban guru, dia boleh konsisten, haibah pada guru. Orang yang boleh bertahan tu orang kuat. Macam mana kita nak ajak diri kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita letak Tok Guru kita orang biasa. Dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. No? Orang biasa. Macam orang biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tu dalam perkara harus. Kita tengok benda harus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Macam contoh Rasulullah, orang tengok, orang ternampak Nabi dalam rumah, Nabi jadi kuda, cucu dia jadi penunggang. Rasulullah tu macam budak-budak, jadi duduk atas belakang, cucu duduk atas belakang. Tapi sahabat yang tengok ni tak mengurang pun melihat Rasulullah dalam keadaan macam tu. No? Pasal apa? Sebab ta'zim dan penghormatan dia pada gurunya tak pernah kurang. Ta'zim dan penghormatannya pada Nabi tak pernah kurang. Sebab cinta berlebih pada Rasulullah. Bila tengok Nabi macam tu, langsung dia senyum. Dia senyum seronok tengok Nabi jadi kuda, cucu jadi penunggang kuda. Kalau tak salah ingat, yang duduk belakang Nabi Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Dia tengok dia senyum, dia kata ni'mar rakibu wal markub. Ni'mah ni dia panggil fi'il madah. Ni'mar rakibu wal markub, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menunggang itu terbaik, yang ditunggang itu terbaik. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Kalau kita tengok sesuatu pada guru kita bercanggah dengan ilmu kita dan yang dibuat oleh guru kita, tunggu aja macam lain, tengok dia buat macam lain. Kita macam mana pula? Aku tak tahu, aku serah pada Allah. Aku tak tahu benda ni, segi ilmu aku tak kenal lah, tapi aku tak tahu, aku serah pada Allah. Kadang-kadang mungkin Tok Guru dia ada pandangan lain, ada hujah lain. Waktu dia bercakap macam lain, waktu dia buat tu hujah dia lain, kita tak erti. Jadi macam Allah buat lah. Allahumma salli ala sayyidina. Ini bulan 2, patut hari tu banjir di Pantai Timur bulan 12. Bila banjir ni main, habis dia bawa rumah. Segi zahir kita kata ish, apa? Kita katalah orang yang lemah iman kata Tuhan buat perkara ni sampai rumah tak ada, sampai rumah kena hanyut. Tak reti Tuhan buat pasal apa. Faham? Jadi guru dan murid banyak seperti hamba dan Allah. Benar tak reti, kami tak tahu Tuhan, kami serah pada Allah. Tapi semua tu sebab orang alim tu mereka hujah. Bagi kita ni, kita orang awam, kita anak murid, sebenar-benarnya kata ulama, kita bukan mazhab Syafi'i, kita mazhab Tok Guru kita. Kita tak kata pun Imam Syafi'i kata, tapi kita kata ustaz kata, kan? Ustaz kata macam ni, tu makna kita mazhab ustaz kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi mana kita tak tahu, taib, kadang-kadang terbuku nak tanya. Contoh cerita Pak Suyuk. Waktu kami dulu ni duk membesar dalam pondok lanai dulu. Saya duk pergi membesar dalam tu. Ada Pak Long dalam tu, Pak Long Wani, Pak Long Pak Nakam, pupu saya. Saudara Sayyidina Muhammad, sepupu mak. Jadi duk besar lah. Setiap minggu hari Sabtu mesti pergi mengaji. Saudara Sayyidina Muhammad. Tu tak kira pergi makan nasi rumah dia lagi. Jadi bila kita pergi duduk dalam pondok ni, belegaklah bercerita-cerita Tok Guru di kalangan orang-orang pondok. Antaranya Tok Guru, kalau Tok Guru pergi kenuri, dia mesti pergi awal. Turun Jumaat orang panggil Pak Tih lah. Pak Tih mesti pergi awal. Saudara Sayyidina Muhammad satu. Jadi belegak, tapi orang tak tahu pasal Pak Tih. Pasal Pak Tih selalu pergi awal. Tak benar dia pergi dapat-dapat. Pergi awal tu maknanya Saudara Sayyidina Muhammad, kalau makan tu pukul 12, sebelum pukul 12 sampai dah. Orang tahu lah. Jadi perangai Tok Guru ni orang tahu, tapi orang nak tanya orang tak berani. Kata Pak Suyuk, dia memberanikan diri tanya Pak Tih, tanya Tok Guru Jumaat. Tok Guru nak tanya Tok Guru,
Nak tanya apa? Tu kata macam tu pun dah serok dah. Kena ambil nafas baru. Mu nanya apa? Nak tanya apa? Tok Guru nak tanya. Tok Guru pasal apa? Tanya duduk tahan ketak. Pasal apa Tok Guru? Kalau Tok Guru pergi kenuri, Tok Guru pergi awal. Mu nak tu apa? Lagi teruk. Tapi Pak Suyuk cepat dia cover. Kok boleh tiru Tok Guru. Kok boleh ikut Tok Guru. Kata Tok Guru, aku takut termakan bekas orang yang tidak sembahyang. Kalau pergi lewat, jadi dulu ni orang tak makan macam ni, makan apa? Lempak dalam pinggan buah dalam plastik tu. Dulu makan hidang. Dia takut makan bekas orang yang tidak sembahyang. Oh, tak ada dalam kepala otak anak murid tak sangka itu Tok Guru nak jawab. Lepas tu anak murid pun ikut. Oh, Tok Guru pergi awal sebab Tok Guru takut termakan bekas orang tak sembahyang. Kalau makan bekas orang tak sembahyang, jadi macam mana? Selagi mesti malas tak pakai tahajud. Pasal malas nak pakai baca Quran. Kesan orang jahat. Sebab itu kawan ni kalau betul pilih kawan, kita akan jadi orang baik. Kalau salah pilih kawan, kita akan jadi orang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itu baik ini dengan sebab dua perkara. Yang pertama kawan, yang kedua makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi dapatlah jawapan. Ini cerita Pak Suyuk, guru kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu cerita Pak Suyuk. Kita Tok Guru tak makan di kedai. Tak makan di kedai. Tok Guru nak tanya lagi satu soalan. Tok Guru ketak juga. Tadi kena dah. Ada lagi? Tok Guru cengih. Ada Tok Guru. Ketak-ketak. Tok Guru pasal apa tak makan di kedai? Awak tak makan di kedai? Kotor. Makan di kedai tu kotor. No? Pembuatan orang yang menega makan-makan di kedai, dia pun tak mengaji. Pembuatan. Kita ada rumah ni, kita basuh sayur pun kita selawat. Kan? Cara nak basuh tu kita basuh betul. Depa Sallallahu Alaihi Muhammad buat lebih-lebih kurang ya. Di kedai mana orang masak pakai daging fresh, semua daging import daripada India. Tak tahulah India tu sembelih ke tak, no? Kalau dia ambil daging import yang sembelih, alhamdulillah. Tapi kalau dia kata yang penting masuk duit kat aku, peduli mai daripada mana, aku tak kisah pun. Kalau macam tu last sekali kami tengok orang menega di tempat ceramah, dia buat bihun sup. Bihun sup ni Sallallahu Alaihi Muhammad, bila habis selapis dia buat keluar daging baru dengan apa baru, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk keras lagi lah, beku, daging import masih lagi berdarah apa semua, dia lempak tu ya, dia makan tu. Kalau duk makan sedap tu, kata Tok Guru, dia tak makan di kedai sebab makan di kedai tu kotor. Jadi ni kalau kita nak dia orang baik, jaga makan, jaga kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kamu gerun kepada dia sekalipun, kamu beradab dengan dia sekalipun, jangan menyekat kamu daripada gerun pada dia. Kamu nak tanya soalan pada dia, ataupun kamu nak minta sesuatu pada dia. Minta macam mana? Nak minta Tok Guru tolong doa, tolong maya hajat, apa segala. Jangan menghalang kamu gerun pada dia tu. Sallallahu Alaihi Muhammad, kamu tersekat daripada kamu nak tanya kat dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tiada sikit. Hari ini hari perasmian rumah ngaji darsa di Tanduk ke-9. Jadi siapa-siapa yang ada kot ni, jadi jemput hadir.
kita baca dan majlis ilmu. Masalah kita berdoa selamat sikit, mudah-mudahan Allah bagi masyarakat sempat boleh tumpang ngaji di rumah ngaji darsa di Tanduk, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini penaja kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darsa 1, 2, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Seterusnya Kak Ju keluarga Parit Bunta Perak, Husniza Yahya Mergung. Al-Ustaz, hamba Allah dan keluarga Pok Kelang, Allahyarham Muhammad bin Arub Yusnita Hogang Singapura, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Kelegok Pulau Pinang, Suzi keluarga Kajang, Rozita dan keluarga, khususnya Allahyarham Haji Azmi dan keluarga daripada Kulim, khususnya Akmarina keluarga Putrajaya, Salah Sayyidina Muhammad, khususnya Hajah Rosaimah Haji Ahmad, anak Nur Fakhirah Azmi sepenuh hari lahir 20 Februari, moga Allah panjangkan umur dalam taat, amin. Cik Mah Ahmad Gombak, Nur Azah Selangor, Nur Rijah Abu Hassan dan keluarga sepenuh hari kelahiran Amirul Afiq, amin, panjang umur dalam taat. Arwah Abah Zulkifli Abdul Qadir seksi keluarga, dan Hasbullah Hadi dan Syarifah Nur Farihah keluarga. Kita doakan insya-Allah semua yang Allah puji, yang Allah uji dengan Covid, Allah bagi sembuh, Allah bagi lega, insya-Allah. Yang sihat kita minta Allah selamatkan daripada wabak ni, dan kita minta Allah tolong agama dia, Allah tolong umat Islam supaya dapat menjaga agama dengan baik. Mudah-mudahan agama kita tak terfitnah lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Taala menjadi anak cucu kita orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita dunia, dan Allah mudahkan urusan akhirat kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sawan malam apa ni? Malam ibadah tidur kan? Depan kat. Jadi malam ni. Oh, amal kan.